Okay, Assalamualaikum semua ahli panel penilai dan juga pegawai MQA yang saya hormati. Saya akan terangkan kemudahan-kemudahan utama di UCAM. Antara kemudahan yang akan diterangkan dalam video ini termasuklah bilik kebal, bilik-bilik kuliah, mawan komputer dan juga library. Sebelum itu, saya Faridah binti Kamis dari bahagian pembangunan akademik dan kurikulum. Sekarang saya berada di bahagian peperiksaan dan penjadualan. InsyaAllah saya akan terangkan tentang kemudahan bilik kebal dan juga prosedur-prosedur utama yang berkaitan dengan penjadualan dan juga peperiksaan. Okey, sebelum tu daripada segi kedudukan bilik bahagian peperiksaan dan penjadualan ataupun singkatannya adalah BPP yang terletak di sebelah kanan saya, terletak di bangunan akademik aras bawah, di mana kalau kita dapat lihat di tingkat atasnya ditempatkan bilik-bilik kuliah, bilik-bilik tutorial dan juga lecture theatre. So saya bawa anda ke bilik bahagian peperiksaan dan penjadualan dulu. Okay. Melangkah kita masuk ke BPP, ini adalah ruangan yang pertama, iaitu ruangan menunggu, di mana pelajar dan pensyarah yang berurusan dengan staf di BPP akan berada di kawasan ini sementara urusan mereka selesai. Di peringkat kami memang menghadkan, BPP memang menghadkan pergerakan keluar masuk pelajar dan pensyarah ke pejabat BPP. Ini adalah atas dasar kerana kami banyak berurusan dengan dokumen-dokumen yang PNC seperti kertas-kertas soalan peperiksaan, skrip-skrip jawapan, minit-minit mesyuarat. Jadi untuk memastikan keselamatan dokumen-dokumen penilaian, dokumen-dokumen PNC tersebut, kerahsiaan dan keselamatan, maka memang kami hadkan pergerakan keluar masuk mereka yang selain daripada staf BPP ke pejabat BPP. Dan seterusnya saya akan bawa anda untuk melawat ke ruang kerja BPP. Yang ini adalah ruang kerja ataupun pejabat bahagian peperiksaan dan penjadualan. Secara keseluruhannya, operasi di BPP ni disokong oleh 4 orang staf termasuk saya. Saya akan perkenalkan setiap seorang staf di BPP. Yang pertama, Encik Muhammad Hairul bin Yusof. Encik Hairul ni tugasnya lebih kepada penyediaan jadual kuliah dan juga jadual peperiksaan akhir. Seterusnya, Puan Rubiah binti Abdullah ataupun Puan Ruby. Puan Ruby ni lebih kepada tugas pengurusan kertas soalan peperiksaan akhir dan juga pelaksanaan peperiksaan akhir. Dan yang seterusnya adalah Puan Suhaiza binti Pungut. Beliau ni tugasnya lebih kepada kerja-kerja menyediakan surat-surat dan juga memo yang berkaitan dengan BPP. Seterusnya saya akan terangkan proses-proses ataupun operasi-operasi utama di bahagian peperiksaan dan penjadualan. Untuk pengetahuan ADP dan juga pegawai MQA, terdapat 4 operasi ataupun proses utama di BPP. Okey, yang pertama ialah penyediaan jadual kuliah, yang keduanya ialah penyediaan jadual peperiksaan akhir, yang ketiganya adalah penyediaan dan juga pengurusan kertas soalan peperiksaan akhir, dan yang keempat adalah pelaksanaan peperiksaan akhir. So, saya akan terangkan satu persatu setiap proses yang berkenaan. Okey, yang pertama adalah proses penyediaan jadual kuliah. Bagaimana proses penyediaan jadual kuliah dijalankan? Proses penyediaan jadual kuliah ni bermula dengan penghantaran maklumat beban pengajaran daripada pihak fakulti kepada BPP. Maklumat beban pengajaran ni terdiri daripada nama-nama pensyarah, kod subjek yang diajar, program yang terlibat, bilangan pelajar bagi setiap program. Jadi maklumat berkenaan dengan beban pengajaran pensyarah tadi akan di-key in ke dalam sistem yang dikenali sebagai sistem maklumat pelajar. Seterusnya sistem akan generate jadual kuliah. Draft jadual kuliah akan dikeluarkan
untuk semakan pensyarah. Sekiranya ada perubahan, ada clash dan sebagainya, maka pindaan akan dibuat ke atas jadual kuliah tersebut. Seterusnya, jadual kuliah rasmi akan dikeluarkan dan diedarkan kepada pelajar dan pensyarah. Dan KPI edaran jadual kuliah kepada pelajar dan pensyarah ini adalah dalam tempoh 3 hari bekerja sebelum kuliah bermula. Bermaksud pelajar dan pensyarah akan memperolehi jadual kuliah sekurang-kurangnya dalam tempoh 3 hari bekerja sebelum kuliah bermula ataupun lebih awal daripada itu. Okey, seterusnya adalah proses penyediaan jadual kuliah peperiksaan akhir. So bagaimana proses penyediaan jadual kuliah, jadual peperiksaan akhir? Lebih kurang sama saja seperti penyediaan jadual kuliah. Penyediaan jadual peperiksaan akhir ini bermula dengan penghantaran borang pra peperiksaan akhir oleh pihak fakulti kepada BPP. Jadi kalau saya boleh tunjukkan, borang pra peperiksaan akhir ni sebenarnya dia menyenaraikan subjek-subjek yang terlibat dengan peperiksaan akhir daripada segi kodnya, daripada segi program yang terlibat, pensyarah yang mengajar, bilangan pelajar bagi setiap program dan juga kumpulan pelajar. Kumpulan pelajar ni dia merujuk kepada kumpulan pelajar di dalam kuliah PNP, sebab bagi program yang melibatkan pelajar yang ramai, maka dia akan dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Okey. So maklumat daripada borang pra peperiksaan akhir ni tadi akan digunakan oleh staf untuk di-key in ke dalam sistem SMP seperti jadual kuliah tadi, dan sistem akan generate jadual peperiksaan akhir. Draft jadual peperiksaan akhir akan dikeluarkan untuk simakan pensyarah. Kalau ada sebarang pembetulan, maka pindaan akan dibuat. Jadual peperiksaan akhir seterusnya yang rasmi akan dikeluarkan dan diedarkan kepada pelajar dan pensyarah. Dan KPI untuk edaran jadual peperiksaan akhir kepada pelajar dan pensyarah adalah dalam tempoh 7 hari bekerja sebelum peperiksaan akhir bermula. So itu adalah proses penyediaan jadual peperiksaan akhir. Okay, next, proses penyediaan dan juga pengurusan kertas soalan final. Penyediaan dan pengurusan kertas soalan final ni bermula dengan pihak BPP mengeluarkan memo kepada pihak fakulti untuk menyediakan kertas soalan peperiksaan akhir. Seterusnya pensyarah menyediakan kertas soalan peperiksaan akhir, dan kertas soalan peperiksaan akhir akan dibawa ke mesyuarat penyelarasan peperiksaan akhir di peringkat fakulti. Dalam tempoh ini, dalam tempoh inilah kertas soalan peperiksaan akhir tadi akan melalui proses moderating, vetting, di mana kertas soalan peperiksaan akhir tadi akan disemak oleh pensyarah dalam bidang yang berkaitan dengan subjek yang berkenaan. Jadi sekiranya ada sebarang pembetulan, maka pindaan akan dilakukan pada kertas soalan peperiksaan akhir. Seterusnya, kertas soalan peperiksaan akhir yang telah dipinda akan diserahkan kepada ketua jabatan untuk mendapatkan pengesahan. Seterusnya, kertas soalan peperiksaan akhir yang telah disahkan oleh ketua jabatan akan dihantar kepada pihak BPP. Kami hanya akan menerima kertas soalan yang telah disahkan oleh ketua jabatan dan dekan fakulti sahaja. Okey, untuk penghantaran kertas soalan peperiksaan akhir ni, penghantaran kertas soalan peperiksaan akhir dihantar dalam bentuk lamsam, secara lamsam, bukan dihantar oleh setiap pensyarah. Sebaliknya, kertas soalan peperiksaan akhir ini dihantar mengikut jabatan. Bermaksud semua subjek-subjek dalam jabatan akan dikumpulkan dan dihantar kepada pihak BPP. Ya. Dan untuk penghantaran kertas soalan peperiksaan akhir, untuk penghantaran kertas soalan peperiksaan akhir ini
perkara-perkara yang perlu dihantar ialah kertas soalan peperiksaan akhir set A, set B dan juga beserta dengan borang keperluan peperiksaan akhir. Itu adalah perkara-perkara yang perlu dihantar apabila kertas soalan peperiksaan akhir nak dihantar kepada BP. Itu dia dua perkara utama yang perlu disediakan ialah kertas soalan peperiksaan akhir itu sendiri, set A dan set B, dan juga borang keperluan peperiksaan akhir. Borang keperluan peperiksaan akhir ni dia pensyarah akan menyenarankan keperluan peperiksaan akhir. Mungkin untuk subjek yang berkenaan kita pensyarah memerlukan buku jawapan, borang OMR dan sebagainya, maka pensyarah akan menyatakan keperluan untuk peperiksaan tersebut. Okey, dan kertas-kertas soalan peperiksaan tadi akan diletakkan dalam sampul, ya, dan dihantar kepada BPP. BPP akan semak sama ada lengkap ataupun tidak lengkap, dan jika kertas soalan tadi, penghantaran tadi adalah lengkap, maka pihak kami akan sahkan. Jadi kertas soalan peperiksaan akhir yang lengkap sahaja yang akan kami terima untuk proses yang berikutnya, iaitu untuk proses cetak kertas soalan peperiksaan akhir. Okey, seterusnya kertas soalan peperiksaan akhir tadi akan sebelum tu penghantaran kertas soalan peperiksaan akhir tadi yang telah lengkap tadi akan rekodkan dalam fail penghantaran kertas soalan peperiksaan akhir untuk menunjukkan yang kertas-kertas soalan di jabatan yang berkenaan telah pun dihantar kepada pihak BPP. Okey, seterusnya kertas soalan peperiksaan akhir telah kita terima, yang telah lengkap tadi akan dicetak oleh staf di BPP ataupun mungkin staf dibantu oleh staf di bawah Jabatan Hal Ehwal Akademik itu sendiri. Dan staf-staf ini sebenarnya dia telah pun menandatangani borang aku janji di peringkat awal, di mana tujuannya adalah untuk memastikan mereka dapat menjaga kerahsiaan bahan-bahan penilaian dan tidak menggunakan tidak mengambil peluang ke atas bahan-bahan penilaian untuk kepentingan peribadi. Itu adalah jaminan untuk memastikan bahan-bahan penilaian kita daripada segi kerahsiaan dan keselamatan bahan-bahan penilaian. Okey, seterusnya kertas soalan peperiksaan akhir tadi akan dicetak dan disimpan dalam sampul, dan sampul yang berisi dengan kertas soalan tadi akan disimpan pula ke dalam bilik kebal, dan susunan kertas-kertas soalan dalam bilik kebal akan disusun dilabelkan mengikut hari peperiksaan. Ya, dilabelkan susunannya mengikut hari peperiksaan. Tujuannya ialah untuk memudahkan capaian dan carian oleh staf BPP yang bertugas pada hari yang berkenaan. Dan maka selesai proses penyediaan dan pengurusan kertas soalan peperiksaan akhir. Okay, proses yang terakhir ialah proses pelaksanaan peperiksaan akhir. Proses pelaksanaan peperiksaan akhir ini bermula dengan ketua pengawas mengambil barang-barang keperluan peperiksaan akhir, di mana ketua pengawas akan mengambil barang-barang keperluan peperiksaan akhir 1 jam sebelum peperiksaan akhir bermula. So apa yang ketua pengawas akan ambil, okey, keperluan peperiksaan akhir yang perlu dibawa oleh ketua pengawas ialah sampul A. Sampul A ni dia mengandungi kertas soalan peperiksaan akhir, ya. Seterusnya sampul B. Sampul B ni adalah sampul kosong yang perlu dibawa, di mana untuk diisikan skrip jawapan selepas tamat peperiksaan, dan juga perkara lain yang perlu dibawa bersama oleh ketua pengawas ialah barang-barang keperluan peperiksaan akhir. Contohnya buku-buku jawapan, helaian kertas, borang OMR dan sebagainya. Dan yang terakhir ialah perkara keperluan peperiksaan akhir yang perlu dibawa sekali oleh ketua pengawas ialah
fail yang mengandungi borang-borang berkaitan dengan peperiksaan akhir. Jadi dalam borang ini, dalam fail ini mengandungi banyak borang-borang seperti borang ketua pengawas, peraturan-peraturan peperiksaan yang perlu dibaca dalam bilik peperiksaan ataupun dewan peperiksaan, kemudian buku tata tertib sebagai rujukan jika berlaku kecurangan akademik, dan banyak lagi lah borang yang berkaitan. So ini dia keperluan peperiksaan yang perlu dibawa oleh ketua pengawas peperiksaan, kertas soalan peperiksaan, sampul yang mengandungi kertas soalan peperiksaan, sampul kosong untuk mengisi skrip jawapan, barang-barang keperluan peperiksaan akhir seperti buku jawapan, OMR dan sebagainya, dan juga fail yang mengandungi borang-borang yang berkaitan dengan peperiksaan. Kami menyediakan luggage untuk memudahkan barang-barang keperluan peperiksaan akhir tadi yang terdiri daripada soalan, fail-fail yang berkaitan dibawa ke bilik ataupun dewan peperiksaan. Seterusnya di dewan peperiksaan, ketua pengawas dia akan membacakan peraturan peperiksaan, menyemak slip kehadiran, dan seterusnya selepas peperiksaan tamat, skrip jawapan akan dikumpulkan dan disimpan ke dalam sampul B yang saya tunjukkan tadi. Kemudian akan dibawa semula ke BPP untuk simpanan kami. Jadi okey, tadi kalau saya dapat ulang semula, semasa ketua pengawas datang untuk ambil barang-barang keperluan peperiksaan, kemudian selepas tamat peperiksaan, ketua pengawas akan hantar pula skrip jawapan. Semua keperluan tersebut direkodkan dalam buku log peperiksaan. Okey, dalam buku log peperiksaan. Buku log peperiksaan ini akan merekodkan semua keluar masuk kertas soalan peperiksaan, skrip jawapan, dan kemudian pensyarah mengambil skrip jawapan untuk ditanda. Pensyarah pulangkan semula skrip jawapan yang telah disemak untuk simpanan BPP, dan kesemua proses tersebut, keluar masuk kertas soalan dan skrip jawapan akan direkodkan dalam buku log peperiksaan. Ya. Okey, seterusnya kalau saya dapat tambah sedikit lagi, semasa berada di bilik ataupun dewan peperiksaan tadi, jika berlaku kes-kes kecurangan akademik, ketua pengawas boleh mengambil tindakan berdasarkan kepada panduan ataupun buku tata tertib pelajar yang mana juga kita sediakan dalam fail yang mengandungi borang-borang peperiksaan tadi. Ya. Okey, itu dia proses yang berkaitan dengan selesai sudah proses berkaitan dengan pelaksanaan peperiksaan akhir. Akan melawat. Okey, seterusnya kita akan melawat ke bilik cetak dan juga bilik kebal. Okey, yang ini adalah bilik cetak. Okey, kemudahan-kemudahan yang disediakan dalam bilik cetak antaranya ialah kita ada aircon, kita ada rak-rak terbuka untuk menyimpan barang-barang keperluan peperiksaan, seperti kertas-kertas A4, buku-buku jawapan, borang OMR, helaian-helaian kertas, dan juga stationery. Kita ada meja kerja untuk menguruskan kertas-kertas soalan. Kita ada mesin photostat untuk mencetak kertas-kertas soalan peperiksaan, dan juga mesin shredder untuk tujuan pelupusan. Okey, mesin photostat yang terdapat di bilik cetak ni adalah khas untuk kegunaan cetakan kertas-kertas soalan peperiksaan, manakala mesin photostat yang di luar untuk tujuan untuk kegunaan umum, yang ini adalah khas untuk peperiksaan. Okey, daripada segi
staf yang menguruskan kertas-kertas soalan peperiksaan, staf-staf yang terlibat ialah staf di bahagian BPP sendiri, dan semua staf yang terlibat dalam pengurusan kertas soalan ni, mereka telah pun menandatangani surat aku janji untuk menjaga kerahsiaan bahan-bahan penilaian dan juga tidak akan menggunakan bahan-bahan penilaian untuk kepentingan peribadi. Okey, kemudian kita akan tengok pula daripada segi log kertas-kertas soalan yang telah dicetak. Okey, semua kertas-kertas soalan yang telah dicetak akan direkodkan dalam buku log cetakan kertas soalan. Okey, so kita akan tengok apa item-item yang direkodkan dalam buku log ini. Kita akan rekodkan kod-kod subjek yang terlibat dengan peperiksaan, staf yang terlibat menguruskan kertas soalan, kemudian disahkanlah. Ini bermaksud kod-kod subjek yang berkenaan telah pun dicetak untuk tujuan peperiksaan. Okey, seterusnya untuk tujuan peperiksaan, kertas-kertas soalan peperiksaan yang akan diambil untuk tujuan peperiksaan, kemudian kemudian selepas peperiksaan tamat dia akan dihantar semula. So proses-proses tu akan direkodkan dalam buku log urusan peperiksaan. Okey, so kita akan tengok apa item-item yang akan yang direkodkan dalam buku log urusan peperiksaan ini. Contohnya, semua subjek-subjek yang terlibat dengan peperiksaan pada tarikh yang sama. So dia akan direkodkan daripada segi pengambilan kertas soalan untuk tujuan peperiksaan. Kemudian selepas peperiksaan tamat, skrip-skrip jawapan akan dihantar, iaitu pemulangan skrip-skrip jawapan. Seterusnya, skrip-skrip jawapan akan diambil oleh pensyarah untuk tujuan penandaan dan kemudian dihantar semula ke BPP untuk simpanan bilik kebal. Jadinya cycle dalam satu cycle tadi bermula daripada proses pengambilan kertas soalan sehinggalah kepada pemulangan skrip jawapan untuk simpanan bilik kebal. Semuanya akan direkodkan dalam satu buku log. Jadi ini bertujuan untuk memudahkan semakan oleh pihak-pihak yang berkaitan. Okey, seterusnya sebelum saya bawa melawat ke bilik kebal, kita akan tengok dulu siapa staf yang diberi kebenaran untuk akses ke bilik kebal. Okey, hanya ada 2 staf saja yang dibenarkan untuk akses ke bilik kebal, iaitu Ketua Bahagian Peperiksaan dan Penjadualan dan juga Eksekutif BPP. Dan aktiviti keluar masuk bilik kebal oleh staf-staf yang berkenaan akan direkodkan dalam buku rekod keluar masuk bilik kebal. Dan kita akan tengok item-item yang direkodkan dalam buku rekod keluar masuk bilik kebal ni. Kita akan rekodkan bilangan kali keberapa, staf masuk, apa tujuannya, masa masuk, masa keluar, tarikh keluar masuk dan juga staf yang terlibat. Jadi ini adalah untuk tujuan kita buat semakan siapa untuk kita mengesanlah aktiviti keluar masuk ke bilik kebal. Okay, seterusnya kita akan masuk ke bilik kebal. Okey. Bersesuaian dengan namanya bilik kebal, kalau saya boleh recall balik, untuk masuk ke bilik kebal ni kita melalui 4 pintu. Pintu yang pertama, pintu ke bilik BPP tadi yang berdekatan dengan ruangan menunggu, kemudian masuk ke bilik masuk ke pejabat, ruang kerja BPP. Kemudian pintu nak masuk ke bilik cetak dan seterusnya baru kita boleh masuk ke bilik kebal. Okey, kita tengok apa persekitaran di dalam bilik kebal ni. Okey, kemudahan-kemudahan yang disediakan dalam bilik kebal antaranya ialah rak-rak terbuka.
untuk menyimpan bahan-bahan penilaian seperti kertas-kertas soalan peperiksaan dan juga skrip-skrip jawapan. Kita ada peti besi, alat pemadam api jika berlaku kebakaran. Kita ada aircon untuk tujuan keselesaan staf yang bertugas, dan juga kita ada CCTV untuk memantau keselamatan bahan-bahan penilaian, di mana CCTV ni boleh boleh dipantau melalui PC ya. Okey, seterusnya kita akan tengok daripada segi bahan-bahan penilaian, kertas-kertas soalan peperiksaan yang disimpan dalam bilik kebal, yang disusun dalam rak-rak ni. Dia akan disusun, rak-rak ni akan dilabelkan. Contohnya 3 hari bulan 4 Jumaat bermaksud kertas soalan yang terlibat dengan peperiksaan pada hari Jumaat. Okey, yang ini kertas-kertas soalan peperiksaan yang terlibat dengan peperiksaan pada hari Rabu 1 hari bulan 4. Jadi kita labelkan mengikut hari peperiksaan untuk memudahkan carian dan capaian oleh staf yang bertugas. Okey, seterusnya daripada segi skrip-skrip jawapan yang disimpan dalam bilik kebal juga akan dilabelkan mengikut semester di mana peperiksaan tersebut dijalankan. Dan skrip-skrip jawapan yang disimpan dalam bilik kebal ni dia akan disimpan dalam tempoh 5 tahun. Dan selepas tempoh tersebut, skrip-skrip jawapan ni akan dilupuskan mengikut prosedur pelupusan. Okey, jadi itu sahaja yang dapat saya terangkan berkenaan dengan bilik kebal. Seterusnya kita akan melawat ke bilik-bilik kuliah-kuliah. Okey, seterusnya kita akan melawat bilik-bilik kuliah. Kalau saya boleh terangkan sedikit, secara keseluruhannya kita ada di dalam kampus untuk penggunaan semasa. Kita ada 19 bilik kuliah, kita ada 2 bilik tutorial, kita ada 3 dewan kuliah, 1 lecture theatre dan 1 auditorium. Dan sekarang saya berada di tingkat 2 bangunan akademik. Tadi saya berada di BPP di aras bawah, dan sekarang saya berada di tingkat 2. So kita akan melihat beberapa contoh bilik kuliah. Dan kalau anda dapat lihat, ini adalah persekitaran bangunan akademik dalam norma baharu, di mana pihak kami menyediakan kemudahan-kemudahan asas seperti alat pengimbas suhu, hand sanitizer dan juga barcode MySejahtera, di mana pelajar perlu mengimbas suhu dulu, scan MySejahtera sebelum boleh masuk ke bilik kuliah. Okey, yang ini adalah lecture room 4 ya, di mana dalam bilik ini boleh memuatkan kapasiti biasa adalah 50 orang pelajar pada satu masa, tetapi dalam norma baharu ini kapasitinya menjadi separuh daripadanya. So kemudahan-kemudahan yang disediakan, kalau kita boleh lihat, kita sediakan flip chair ya. Kemudian kita ada PC untuk mencarah, 1 whiteboard, 1 skrin layar dan juga LCD projector. Jadi saya rasa sangat selesa untuk tujuan KNP. Okay, seterusnya yang ini adalah lecture room 3. Tadi kita melawat lecture room 4. So yang ini adalah lecture room 3, menyediakan kemudahan dan juga kapasiti yang sama seperti di lecture room 4. Okey, seterusnya saya tunjukkan kemudahan bilik kuliah berikutnya, iaitu lecture theatre. Lecture theatre ni berkapasiti lebih kurang 150 pada keadaan biasa, dan tetapi kalau mengikut norma baru sekarang, susunannya boleh memuatkan separuh daripadanya, lebih kurang 70 hingga 75 orang pelajar. Jadi kemudahan yang disediakan, kita ada LCD projector, kita ada skrin layar, kita ada whiteboard dan flip chair yang disusun secara bertingkat. Kalau kita tengok lecture theatre ni sesuai untuk
kelas-kelas yang mempunyai bilangan pelajar yang ramai untuk kegunaan taklimat, kursus, seminar dan sebagainya, lebih sesuai untuk audiens yang ramai, maka kita ada pilihanlah lecture theatre. Okey, seterusnya kita akan meninjau pula kemudahan auditorium di UCAM, di mana Audi ni dia boleh memuatkan lebih kurang 550 orang audiens pada waktu biasa, dan untuk norma baru arah separuh kapasitinya, separuh daripadanya. Kita akan tengok pemandangan di auditorium kita. Okey, susunannya pun seperti di lecture theatre, cuma boleh menampung kapasiti yang lebih besar. Kemudahan yang sama juga, flip chair, kita ada screen layar, kita ada projektor, kita PC akan disediakan sekiranya ada aktiviti yang dijalankan, dan kemudian kita ada pentas kecil. Jadi auditorium ni sesuai sekiranya ada aktiviti yang memerlukan penglibatan ataupun yang memerlukan audiens dalam bilangan yang ramai. Okey, setakat ini saya telah pun menunjukkan kemudahan-kemudahan bilik kuliah dan juga bilik kebal. InsyaAllah untuk kemudahan bilik-bilik kuliah setakat ini, ia memenuhi bilangan, memenuhi keperluan, memenuhi keselesaan pelajar. Begitu juga dengan bilik kebal tadi, menepati spesifikasi asas yang dapat menjamin keselamatan dan kerahsiaan bahan-bahan penilaian. Seterusnya, saya akan bawa anda untuk melihat kemudahan makmal komputer. Jadi untuk slot penerangan makmal komputer, saya akan serahkan kepada rakan staf di makmal komputer. Jadi sekian saja daripada saya. Terima kasih di atas masa anda. Terima kasih juga di atas perhatian semua. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Amalina binti Zakaria. Saya dari bahagian ICT UCAM. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, bahagian ICT UCAM terdapat 4 staf, iaitu terdiri daripada ketua bahagian ICT dan 2 juruteknik dan saya sendiri iaitu pegawai IT. So sekarang saya berada di makmal komputer 1. Saya akan menerangkan kemudahan dan perkhidmatan yang disediakan di sini. So untuk di bahagian hadapan, kita ada scan MySejahtera, pintu jeriji untuk keselamatan. Jom follow saya. Dari segi aspek keselamatan, selain jeriji pintu yang disediakan di luar tadi, kita juga ada pemadam api. Dan kemudahan yang lain yang kita sediakan adalah 30 PC untuk setiap makmal komputer. Yang tadi saya beritahu, makmal komputer kita ada 2, iaitu makmal komputer 1 dan makmal komputer 2. Setiap makmal komputer mengandungi 30 PC, dan juga dia mengandungi projektor, LCD projector, widescreen dan whiteboard, dan juga akses internet untuk setiap PC untuk proses PDP. Okey. Seterusnya, kita lihat perisian yang terdapat di dalam makmal komputer. Perisian yang digunakan di dalam proses PDP adalah seperti Microsoft Office, Adobe Photoshop, UBS untuk accounting dan lain-lain lagi. Selain itu, untuk pembelajaran secara online, kami menyediakan aplikasi Zoom dan juga Google Meet. Itulah info yang saya dapat kongsikan berkenaan dengan kemudahan makmal komputer. InsyaAllah kami daripada bahagian ICT akan menambah baik daripada aspek kemudahan dari segi perisian capaian internet, ditambah baik mengikut keperluan dan bilangan pelajar. Okey, itu saja daripada bahagian ICT. Kita pergi kepada kemudahan seterusnya, iaitu library.
Assalamualaikum. Sekarang kita berada di Perpustakaan UCAM untuk menerangkan tentang kemudahan yang disediakan. Saya perkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Puan Hanira binti Hambali, selaku pustakawan di Perpustakaan UCAM, dan saya dibantu oleh Puan Ernie Shaliza binti Saidin selaku eksekutif perpustakaan. Buat masa sekarang ni hanya kami berdua staf di perpustakaan, memandangkan kebanyakan pelajar tidak berada di kampus dan kebanyakan staf dan pensyarah bekerja dari rumah. Kapasiti perpustakaan kalau sebelum PKP adalah lebih kurang 150 orang dalam satu masa, tapi semasa PKP ni kita akan hadkan seramai 30 orang lah. Ini antara kemudahan dan perkhidmatan yang kita sediakan di perpustakaan. Pertama kita ada bilik diskusi. Bilik diskusi ni kita sediakan untuk sebelum PKP adalah boleh memuatkan seramai 14 orang, dan sepanjang tempoh PKP ni hanya 4 orang sahaja dibenarkan lah. Dan seterusnya kita ada kemudahan PC, sebanyak ada 6 buah PC untuk pelajar, dilengkapi dengan kemudahan internet, dan juga di bangunan perpustakaan ni kita ada wifi lah untuk tempoh 24 jam. Juga kita sediakan perkhidmatan PC untuk check upkan dan hosting kepada pelajar lah. Kita juga ada sediakan perkhidmatan loker berkunci kepada pelajar, itu ditempatkan di luar bangunan perpustakaan lah. Juga waktu operasi kita sepanjang tempoh PKP ni adalah daripada pukul 8 hingga 5 untuk daripada Isnin Khamis, Jumaat 8 hingga 12.15 tengah hari, dan 2.45 hingga pukul 5 petang lah. Cuma waktu PKP ni kebanyakannya staf dengan pensyarah bekerja dari rumah. Kalau dia orang ada keinginan untuk menggunakan perpustakaan, mereka perlu maklumkan sehari sebelum lah untuk kita buka, dan kemasukan mereka adalah terhad lah. Sekarang saya akan tunjukkan buku-buku yang berkaitan dengan program FPM. Ini adalah bagi subjek Principle of Economics. Ada 3 buah buku dekat sini. Ini yang salah satunya, ini rujukan utamanya, Fundamentals of Economics. Tahun penerbitannya adalah 2017. Seterusnya kita ada dekat sini Principle of Economics. Tahunnya adalah 2019. Dan Principle of Economics, dan tahun penerbitannya adalah 2018. Seterusnya adalah bagi subjek cost accounting. Ini adalah bukunya, cost accounting 5th edition, dan tahun penerbitannya adalah 2018. Dan seterusnya untuk subjek business maths. Sini business math. Ini adalah business math for UiTM, dan tahun penerbitannya adalah 2019. Seterusnya bagi subjek English, Integrated Learning Skills, Skill for Success, Listening and Speaking, tahun 2015. Dan yang ni adalah untuk buku berkaitan Integrated Learning Skills, Reading and Writing edition. Tahun dia adalah 2017. Satu lagi dia ada English Academic Writing. Tahunnya adalah 2017. Seterusnya kita akan pergi
juga bagi subjek business law. Okey, business law, bahan rujukan utamanya adalah business law. The edition tahun dia adalah 2018. Okey, berikut merupakan bahan rujukan bagi subjek Introduction to ICT. Buku-bukunya Computing Essential 2017 seperti O'Leary, dan tahun penerbitannya adalah 2017. Dan satu lagi adalah buku Discovering Computer 2016. Seterusnya adalah buku-buku bagi subjek Introduction to Accounting. Di sini ada Fundamentals of Accounting for Non-Accounting Student, Wan Maznah, Wan Ibrahim, dan tahun penerbitannya adalah 2017. Untuk buku bagi subjek Business Management, buku rujukan utamanya adalah Principle of Management, Third edition, dan tahun penerbitannya adalah 2018. Bagi buku subjek Islamic Studies, ada agama dan peradaban. Ini adalah buku main rujukannya. Judulnya adalah Manusia dan Islam, Dr. Harunding. Tahun penerbitannya adalah 2015. Satu lagi adalah Islam dan Pluralisme Agama, dan tahun penerbitannya adalah 2015. Bagi subjek halal, asas industri halal, ini adalah buku rujukannya, Halal Governance and Management, Asia and Asian Countries, dan tahun penerbitannya adalah 2020. Bagi subjek Principle of Marketing, ini adalah bahan rujukannya. Tahun penerbitannya adalah 2018. Seterusnya saya akan tunjukkan e-books yang digunakan sebagai bahan rujukan utama bagi subjek BFM 1224 Event Management. Seterusnya adalah Event Management. Ini adalah buku rujukannya, Special Event, The Brave New World for Bolder and Better Life Event. Tahun rujukannya adalah 2020. Okey, dan satu lagi adalah bagi subjek entrepreneurship. E-booksnya adalah entrepreneurship. Ini adalah bahannya, entrepreneurship 5th edition, Andrew Zacharias, Andrew C. Corbett, and William P. Bygrave. Dan tahun penerbitannya adalah 2020.
Okey, untuk S-Leap D3001 ni dia ada dua komponen. Satu adalah OPEC dan satu lagi adalah main system itu sendiri. Okey, untuk OPEC ni kegunaan dia adalah untuk pencarian bahan di rak. So jadi pengguna boleh menggunakan OPEC ni di PC yang kita sediakan di sistem di mana software OPEC ni disediakan. So ataupun juga melalui staff di kaunter lah. Okey, pencarian bahan ni boleh dimulakan dengan tekan bahagian klik ikon pencarian bahan dan seterusnya kita masukkan kata kunci bagi judul buku yang dicari lah. Contohnya adalah prinsip So dekat sini kalau kita letak kata kunci prinsip keusahawanan, dia keluar 3 judul yang keluar. So dekat sini ada nombor panggilan. Nombor panggilan ni adalah nombor bahan dirak lah, nombor bahan kedudukan bahan dirak. So dekat sini kalau pengguna nak semak sama ada buku ni ada ke tidak, boleh dipinjam ke tidak, boleh klik pada buku ni. So boleh tengoklah buku ni ada di rak. So maksudnya pengguna boleh pinjam lah, dan pengguna juga boleh tekan pada perincian bahan untuk tengok details berkenaan dengan bahan-bahan ni ataupun maklumat berkatalogan bahan-bahan tersebut lah. Okey, seterusnya saya akan tunjukkan berkenaan dengan sistem S-Leap D3001 yang main sistemnya untuk proses peminjaman dan pemulangan. Okey, untuk proses peminjaman, okey, kena klik pada sirkulasi rangkaian pinjaman dan seterusnya kita akan masukkan nombor ID peminjam lah dekat sini. So nombor ID peminjam ni bagi pelajar, kita akan masukkan nombor matrikulasi mereka, manakala bagi staff kita masukkan nombor ID staff lah. Okey, contohnya nombor ID staff. Okay, so dekat sini akan keluarlah nombor ID staff, contoh ada dekat sini. Selepas tu kita akan masukkan nombor perolehan buku yang hendak dipinjam. Contohnya buku ni, prinsip keusahawanan. Kita masukkan nombor perolehan dia. So dekat sini akan keluarlah maklumat berkenaan buku tu, tarikh pinjam dan tarikh pemulangan. So kita akan klik pada pinjam. So dia akan pinjamkan buku tersebut. Okey. Seterusnya kita akan tunjukkan berkenaan dengan proses untuk pemulangan. Okey, pemulangan proses dia adalah kita perlu masukkan nombor perolehan dekat sini, nombor perolehan buku yang dipinjam. Contohnya, so ni adalah buku yang telah dipinjam. Okey. So kita akan tekan pada ikon pulanglah untuk pulangkan. Okey, so pemulangan berjaya. So itu sahaja proses untuk penggunaan sistem S-Leap D3001 untuk peminjaman dan pemulangan. Okey, selesai sudah maklumat berkenaan dengan kemudahan dan khidmatan yang kita sediakan di perpustakaan. Okey, pihak perpustakaan kita akan sentiasa tambah baik setiap kemudahan yang disediakan dan juga bahan-bahan rujukan terkini mengikut keperluan dalam silibus dan kemudahan semasa sesuai dengan kemudahan di peringkat mestilah. Okey, alhamdulillah kita telah pun selesai menunjukkan kemudahan-kemudahan utama di UCAM seperti bilik-bilik kuliah, bilik kebal, makmal komputer dan juga yang terakhir perpustakaan UCAM. Jadi kita mengharapkan video ini telah pun memberikan info yang jelas berkaitan kemudahan-kemudahan yang berkenaan dan kita mengharapkan feedback yang positif lah daripada APP dan juga pegawai MQA. Walau bagaimanapun, kalau jika masih ada lagi maklumat-maklumat tambahan yang diperlukan, kita mengalu-alukan pertanyaan lanjut daripada pihak APP dan kita akan memberi penjelasan
melalui perbincangan di Zoom meeting nanti. Dan kami rasa itu sahaja daripada kami buat masa ni. Sekali lagi terima kasih di atas perhatian anda, terima kasih di atas masa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.